Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan teruskan dengan tajuk yang seterusnya 2.1.3 iaitu penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, seperti yang kita tengok dalam tajuk sebelum ni, iaitu kita berkenalan dengan nombor perpuluhan dan nombor perduaan. Okey, untuk hari ini kita akan tengok bagaimana untuk membuat penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, kita akan melihat pertukaran antara kaedah, kita akan melihat kaedah penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, jadi dua kaedah yang sering digunakan, ada dua kaedah yang sering digunakan untuk menukar nombor perpuluhan kepada nombor perduaan ialah kaedah bahagi dua dengan kaedah yang pertama ialah kaedah bahagi dengan dua dan gunakan baki. Yang kedua ialah kaedah ambil dari baki. Okey, kita akan lihat kedua-dua kaedah ini. Okey, untuk sesi yang seterusnya ini kita akan lihat dua cara untuk kita membuat proses penukaran antara nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, untuk kaedah yang pertama, nombor asal dibahagi dengan 2. Okey, catatkan hasil bahagi dan bakinya. Okey, hasil bahagi pertama dibahagikan dengan 2 sekali lagi dan hasil bahagi serta bakinya dicatatkan. Okey, hasil bahagi akan dibahagikan dengan 2 sehingga tidak boleh dibahagi lagi dan setiap bakinya dicatatkan. Nilai nombor perduaan diambil berdasarkan bakinya secara menyongsang. Okey, kita akan lihat daripada nombor asal, kita akan bahagi kepada 2. Okey, kita akan bahagi dengan 2. So, kita bahagi 2, kita catatkan hasil bahagi dan baki. Lepas tu kita akan bahagi lagi dengan 2 sekali lagi sehinggalah kita buat proses tu berulang-ulang sehinggalah tidak ada lagi nombor yang boleh dibahagi lagi. Okey, dan setiap bakinya kita catatkan. Okey, yang kita nak lihat pada akhirnya ialah bakinya. So, bakinya nanti kita akan ambil secara menyongsang sebagai jawapan lah. Okey, kaedah yang kedua ialah kaedah ambil dari baki, iaitu kita akan bandingkan nilai nombor perpuluhan dengan nilai tempat terdekat nombor perduaan yang kurang daripada nombor perpuluhan tersebut. Jika nilai tempat kurang daripada nilai nombor perpuluhan, catatkan perbezaannya dan tandakan 1 pada nilai yang tersebut. Okey, proses ini kita akan ulang sehingga nilai tempat yang terakhir. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Kita lihat contoh yang pertama. Okey, tukarkan nombor perpuluhan 84 kepada nombor perduaan. Kita akan gunakan kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya dan kaedah ambil dari baki. So, yang pertama ialah kaedah yang pertama yang ini. Ini kaedah yang pertama iaitu kaedah bahagi dengan 2 dan gunakan bakinya. Okey, nombor yang kita akan bahagi sekarang ialah 84. Okey, jadi kita akan buat seperti di bawah. Bagi nombor dengan 2, tulis hasil dan baki kosong atau 1. Ulang langkah 1 dan 2 sehingga hasil bahagi tidak boleh dibahagikan lagi. Tuliskan semula hasil baki dari bawah ke atas. Okey, jadi kita akan buat 84. Ini nombor yang asal yang kita dapat. So, bahagi dengan 2, kita dapat 42, baki kosong. Okey, kemudian nombor ni kita akan bawa ke sini, 42. Bahagi dengan 2 lagi sekali, kita akan dapat baki 21, bakinya kosong. Kita akan dapat jawapan 21, baki kosong. Okey, kemudian kita bawa lagi nombor ni, 21 masih boleh dibahagikan. Jadi 21 bagi 2, dapat 10, baki kita dapat 1. Okey, kemudian kita ambil lagi nombor 10 ni sebab masih boleh dibahagikan. Okey, kita bahagikan 2, kita dapat 5, baki kosong. Okey, seterusnya kita bawa lagi nombor ni, 5 bahagi 2, kita dapat 2, baki 1. Okey, 2, kita bawa lagi 2, bahagi dengan 2. 2 bahagi 2, kita dapat 1, baki kita ialah kosong. 1 kita bawa lagi ke sini,
1 bahagi dengan 2, kita dah tak boleh dibahagikan, kita dapat kosong, bahaginya ialah 1. Okey, jadi jawapan kita ialah yang menyongsang. Okey, jadi kita akan ambil jawapan ditulis dari bawah ke atas menghasilkan jawapan 1010100. Okey, ini cara kita menulis. Okey. Cara kita menulis daripada bawah ke atas. Okey, ini adalah cara untuk kita mengira dengan langkah kaedah bahagi 2, bahagi dengan 2 dan gunakan bahaginya. Okey, ini adalah semakan. Bila selepas kita siap membuat kaedah ini, kita boleh menyemak. So, semakkan, kita akan letakkan nombor inilah. Okay, untuk kita semak 10101000. So kita akan letakkan dia sebagai 2 kuasa 0. Okay, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 kan, 2 kuasa 3 dan seterusnya. Okay, yang ini untuk kita semak sahaja kan. 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6. Okay, jadi kita akan dapat 2 kuasa 01, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Tapi kita campurkan, darabkan pula 1 darab 64, 0 darab 32, 1 darab 16, 0 darab 8, 1 darab 4, 0 darab 2, 0 darab 1. Lepas tu kita akan campurkan. So yang ini tak ada jawapan. Yang ini 0, 0 kan, 0. Ini pun 0, jadi kita dapat 84. Okey, 84 seperti soalan yang tadi. Asalnya kan 84. Okey, jadi ini adalah cara untuk menyemak sahaja. Menyemak. Okey, menyemak. Okey. Ini untuk langkah yang pertama, kaedah yang pertama, iaitu kaedah bahagi dengan 2. Kaedah bahagi dengan 2 dan bahagi dengan 2 dan gunakan bahaginya. Okey, kita akan seterusnya, kita akan gunakan kaedah yang seterusnya, iaitu kaedah ambil daripada bahagi. So ini kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang kedua, yang langkah pertama, cuba lihat langkah demi langkah. Langkah pertama, bolehkah 64 diambil dari 84? Oleh sebab 64 boleh diambil dari 84, maka tempatkan 1 pada lajur nilai 64 dan tolakkan 64 daripada 84, iaitu 84 tolak 64. Kita dapat 20. Okey. Okey, dia tanya boleh atau tak boleh kan. Jadi bila boleh, kita akan letakkan 1 di sini. Okey. Okey, langkah 2. Bolehkah 32? Okey, bolehkah 32 diambil daripada 20? Oleh sebab 32 tidak boleh diambil daripada 20, maka tempatkan kosong pada lajur nilai 32. Sini kosong ya. Okey, langkah 3. Bolehkah 16 diambil daripada 20? Okey, oleh sebab 16 boleh diambil daripada 20. Okey, maka tempatkan 1 pada lajur nilai 16. Ini Okey, dan tolakkan 16 daripada 20, iaitu 20 tolak 4. 20 tolak 16 sama dengan 4. Okey, langkah 4. Bolehkah 8 diambil dari 4? Oleh sebab 8 tidak boleh diambil daripada 4, maka nilai kosong pada lajur nilai 8. Ini nilai tempat 8. Okey, seterusnya, bolehkah 4 diambil daripada 4? Okey, boleh. Oleh sebab 4 boleh diambil daripada 4, maka tempatkan 1 pada lajur 4. Okey, dan tolakkan 4 daripada 4, iaitu kosong. Okey, bolehkah 2 diambil dari kosong? Oleh sebab 2 tidak boleh diambil daripada kosong, maka tempatkan kosong pada lajur nilai tempat 2. Okey, yang ketujuh, bolehkah 1 diambil dari kosong? Oleh sebab 1 tidak boleh diambil daripada kosong, maka tempatkan kosong pada nilai 1. Okey, semua lajur nilai tempat telah diisi. Nilai nombor perpuluhan 84 dalam nombor perduaan 10101000. So, kita akan dapat nilai yang inilah. Okey, yang last kali kita akan dapat yang ini. 10101000.
Okey, ini daripada cara yang kedua, iaitu kaedah ambil dari baki. Okey, ini pun ada semakan. Kita boleh buat semakan. Jadi bila kita buat semakan, jumlahkan hasil darab baris pertama dan baris kedua dalam jadual di atas. Jadi 1 darab 64, 0 darab 32, 1 darab 16, 0 darab 8, 1 darab 4, 0 darab 2, 0 darab 1, kita akan dapat 84. Okey, nilai yang tadilah. Okey, kita akan dapat 64. Okey, so itu adalah dua contoh macam mana kita boleh buat penukaran daripada nombor perpuluhan kepada nombor perduaan. Okey, jadi kita